Bismillahirrahmanirrahim. Bagi memberkati program kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi, dengan limpah kurnianya kita masih diberi peluang untuk bersama-sama mengadakan program bersempena Hari Kesihatan Mental Sedunia pada hari ini. Baik, sebentar lagi kita akan mendengar perkongsian ataupun talk yang akan disampaikan oleh Mukadimah Khadijatul Nabilah binti Abdul Hamid. Untuk makluman bersama, beliau berumur 25 tahun. Beliau mendapat pendidikan di Sekolah Rendah Al-Islah dan seterusnya di Sekolah Menengah Al-Islah ketika zaman remaja. Kemudian, beliau mengambil STAM iaitu Sijil Tinggi Agama Malaysia di Sekolah Menengah Agama Dairatul Ma'arifil Watan yang 1 dan kemudian menyambung pelajarannya ke peringkat sarjana muda kaunseling di Universiti Sains Islam Malaysia. Dan sekarang, beliau telah mendapat lesen sebagai kaunselor berdaftar serta berkhidmat di Sekolah Menengah Al-Islah. Untuk makluman semua, pada setiap 10 hari bulan Oktober, kita menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia yang bertujuan untuk memupuk kesedaran masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental. Jadi pada hari ini, kita akan mengupas dengan lebih lanjut tentang kesihatan mental bersama Mukadimah. Jadi baik Mukadimah, soalan yang pertama, apakah definisi penyakit mental dan apakah jenis-jenisnya? Silakan Mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, soalan pertama untuk talk kesihatan mental Sekolah Menengah Islam. Apakah definisi penyakit mental dan apakah jenisnya? Okey, penyakit mental dengan kesihatan mental lain ya. Jadi sukalah kalau maklumat terangkan kesihatan mental dulu. Okey, kesihatan mental merangkumi kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial lah. Mempengaruhi bagaimana kita berfikir, bagaimana kita merasa dan kita bertindak. Okay. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kesihatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana individu menyedari keupayaannya sendiri. Dapat mengatasi tekanan normal kehidupan, dapat bekerja dengan produktif dan bermanfaat dan mampu memberi sumbangan kepada komuniti. Kalau penyakit mental ni adalah bila kesihatan mental berkurang ya. Terdapat lebih daripada 200 jenis penyakit mental ya. Bermula daripada kecelaruan ataupun defisit perhatian, ADHD, hyperaktif, kecelaruan pemakanan, eating disorder dan personality serta penyalahgunaan bahan seperti dadah yang menyebabkan kemurungan kan, dan kecelaruan jiwa yang lain. Kecelaruan yang paling biasa adalah kemurungan lah. Selalu orang kemurungan, keresahan, kecelaruan bipolar dan skizofrenia. Jom kita tengok sikit-sikit secara ringkas lah. Sebab penyakit mental ni kan banyak kan, lebih daripada 200 kan. Sebelum tu Mak nak jelaskan dulu tadi kita dah tahu makna kesihatan mental, sekarang kita nak tahu maksud penyakit mental. Penyakit mental adalah keadaan kesihatan yang melibatkan perubahan dalam pemikiran, emosi atau tingkah laku atau mana-mana gabungan semua ni lah yang sering menyebabkan kesukaran untuk menampung tekanan biasa dan rutin kehidupan. Seseorang yang boleh mengalami kesihatan mental yang lemah, macam tadi Mak cakap, kesihatan mental dia lemah, dia boleh dapat penyakit mental. So sekarang ni juga dah kita tengok beberapa jenis penyakit mental ya, iaitu kemurungan lah. Yang pertama, kemurungan ni selalu common lah. Kemurungan atau kecelaruan episod kemurungan major ataupun MDD, Major Depressive Disorder, adalah penyakit biasa tetapi serius yang biasanya mempengaruhi mood dan tingkah laku seseorang. Walaupun kondisi ini serius, namun penyakit ini boleh dirawat. Yang tu untuk kemurungan. Keresahan ataupun anxiety lah. Selalu orang duk kata dia ada anxiety kan. Keresahan merujuk kepada perasaan bimbang, gemuruh, takut dan khawatir. Keresahan boleh dikategorikan dengan perasaan cemas. Cemas rasa tak sedap duduk lah dan boleh disertai oleh gejala-gejala fizikal seperti high blood pressure kan, naik darah tinggi tu kan, peningkatan tekanan darah, rasa mual, rasa muntah, rasa pening kan.
Okey, ia berlaku apabila tindak balas adalah melangkaui kebiasaan dalam sesuatu situasi. Okey. Kecelaruan bipolar. Kecelaruan bipolar ataupun manic depressive illness adalah kecelaruan psikiatri yang boleh menyebabkan perubahan yang luar biasa terhadap peningkatan mood, tenaga, aktiviti serta keupayaan untuk menjalankan tugasan seharian. Okey, orang yang mengalami kecelaruan bipolar mengalami episod turun naik mood yang dramatik tanpa corak yang tetap. Okey, dia boleh jadi tiba-tiba dia jadi happy sangat, tiba-tiba dia boleh jadi sedih sangat. Okey, mood dia tak tetap, dia boleh turun naik. Okey, dalam masa yang sangat singkat. Okey, skizofrenia pula. Okey, skizofrenia ni benda apa? Skizofrenia adalah satu lagi kecelaruan psikiatri yang boleh mempengaruhi fikiran. Okey, perasaan dan kelakuan seseorang. Penyakit yang berada pada tahap teruk atau kronik mungkin mengalami gejala-gejala yang menjejaskan kehidupan. Okey, gejala-gejala macam mana tu? Okey, seseorang dengan dengan skizofrenia sering kelihatan seolah-olah mereka telah kehilangan sentuhan dengan realiti ya. Dia pun boleh berhalusinasi, dia pun boleh delusional, boleh dengar suara, okey, boleh dengar lah bisikan tu kan, boleh nampak benda yang kita tak nampak tapi dia yang nampak. Okey, maksudnya dia dah hilang sentuhan dengan realiti. Okey, yang itulah antara penyakit mental yang common lah. Okey, kalau nak tahu lagi apa lagi, anxiety tadi mana sebut. Okey, OCD pula. OCD, obsessive compulsive disorder, ataupun itulah kita adalah kan, kita dah bincang OCD ni, selalu dibincangkan pasal apa? Pasal dia selalu buat kerja yang berulang-ulang kan. Sebab apa? Sebab dia ada kecelaruan pada cognitive thinking dia. Okay? Dia rasa benda tu tak puas, dia kena buat lagi sampai dia ni lah puas kan. Okey, apa lagi? Depression tadi kita dah bincang, bipolar disorder. Okey, psychotic disorder. Psychotic disorder tu maksudnya skizofrenia tadilah. Okey, apa lagi? Substance abuse. Okey, penyalahgunaan bahan ya, contoh macam dadah kan. Okey, seterusnya apa lagi? Penyakit mental old age pun ada untuk orang tua kan. Contohnya dementia lah, penyakit nyanyuk, penyakit lupa. Seterusnya untuk young age, untuk orang muda pun ada kan. Macam tadi maklumat sebut apa dia tadi? ADHD kan, attention deficit hyperactive disorder kan. Okey, lepas tu apa lagi? Kalau dalam kad apa ni? JKM dia akan tulis masalah pembelajaran ataupun lembam. Okey, learning and intellectual disabilities. Okey, yang itulah antara common disorder. Seterusnya selebih-lebihnya maklumat tak mau sebutlah, ataupun mungkin kita boleh suruh ahli psikologi ataupun psikiatrik lah yang terangkan dengan lebih lanjut. Sebab apa? Sebab kaunselor dia tak boleh nak diagnose penyakit mental lah, tapi dia boleh bantu sahaja. Okey, adalah early stage. Okey, cuma itulah nak katanya semua orang yelah apa ni, penyakit-penyakit tersebut ni tak apa, kita akan tengok nanti dalam soalan seterusnya adakah ada jalan penyelesaian ataupun tidak. Terima kasih. Jadi kita sudah mengetahui apa itu penyakit mental. Baik Mak Emma. Yang soalan yang kedua, apakah tanda dan gejala masalah mental pada remaja? Silakan Mak Emma. Okey, gejala dia adalah macam ni. Selalunya ciri-ciri dia abnormal lah, gangguan asas kehidupan ataupun berpanjangan. Intensiti dia ambil lama mana kan. Untuk berlakunya gejala-gejala penyakit mental ni selalunya akan berpunca daripada stres, burnout, depresi, anxiety. Okey. Kalau bagi orang dewasa juga, soalan ni pasal remaja kan, tak apa, mahu sebut semua dulu, nanti kita fokus ya. Okey, kalau selalunya stres di tempat kerja lah, ataupun kalau antum remaja stres sebab PDPR. Okey, cepat penat, hati dan minda tak serasi dengan kerja apa yang antum buat kan. Okey, kurang profesional. Okey, lepas tu sedih atau tiada mood yang berpanjangan lebih 14 hari kalau ikut daripada DSM-5 ataupun Manual Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Buku ni memang penting untuk semua pelajar yang belajarlah psikologi, kaunseling kan, psikiatrik. Buku ni adalah macam kita cakap kitab utamalah ataupun kamus lah. Okey, apa dia? Sedih atau tiada mood yang berpanjangan, hilang minat dan perkara yang menyeronokkan, ganggu kefungsian kehidupan, perubahan selera makan, insomnia ataupun hypersomnia. Okey, insomnia tak boleh tidur ataupun hypersomnia
itulah sama juga, sama ada dia terlebih tidur ataupun tak boleh nak tidur. Okey, lepas tu dia cepat penat, rasa tak guna dan serba salah, sukar fokus dan buat keputusan. Dia ada perancangan ataupun percubaan ataupun idea untuk bunuh diri. Okey, dia boleh terikut-ikut dengan media yang tunjuk bunuh diri kan. Contoh macam tengok Squid Game tu, dia rasa macam nak bunuh ikut cara Squid Game. Contoh. Okey, dia ada anxiety lah, jangkaan ancaman masa depan. Maksudnya masa depan dia always not good. Dia dah terfikir dah, masa depan dia mesti penuh dengan cabaran, penuh dengan ujian kan, risau yang berlebihan. Okey, sukar dikawal pemikiran-pemikiran ni, overthinking, tak senang duduk, cepat penat. Berapa kali Mak Mulan cepat penat kan. Okey, sukar menumpukan perhatian, cepat nak marah, sengal-sengal badan, gangguan tidur. Okey. Okey, apa lagi? Hilang produktiviti. Kesihatan mental yang terjejas. Contohnya dia dulu seorang yang sangat happy, tapi sekarang dia senang sangat murung, senang sangat terasa. Okey, komunikasi lemah sekarang. Mungkin komunikasi dia makin tak elok dengan orang sekeliling. Dia rasa macam nak menyembunyikan diri. Okey, kurang kawalan dalam membuat keputusan. Okey, kalau dia nak buat keputusan, kadang-kadang dia buat secara impulsif. Macam, okey, aku nak makan. Okey, aku nak makan juga sekarang pukul 12 malam. Macam tu. Dia tak ada kawalan dalam buat keputusan. Okey, kurang sokongan daripada orang sekeliling. Okey, maksudnya semua orang macam menjauhi dia. Ada apa? Kenapa macam tu kan? Dia pada orang yang normal, tiba-tiba orang macam nak menjauh lah dengan dia. Dia tak dapat sokongan pada orang sekeliling. Orang sekeliling mula pergi jauh daripada dia. Okey, waktu kerja yang tak fleksibel pun ikutlah. Yang ni untuk remaja pun boleh. Tu kerja yang sangat pack. Ataupun yang ni untuk orang dewasa pun boleh. Boleh membuatkan gejala ni bertambah lagi teruk lah. Okey, lepas tu tiada hala tuju. Contoh macam antum rasa macam tak guna dah hidup. Rasa macam tak ada hala tuju. Apa antum buat semua serba tak kena. Semua tak bagus untuk antum. Macam itulah. Okey. Apabila antum ada tugasan yang tak sesuai dengan kemampuan antum. Contohnya macam antum kena untuk hidup antum ni. Contoh antum kena masuk dalam kempen politik. Padahal antum adalah seorang pelajar yang tugasnya untuk belajar. Okey. Okey, selalunya antum boleh jadi juga gejala penyakit mental ni sebab antum dibuli. Okey, boleh jadi juga. Lepas tu neuroticism. Neuroticism ni contoh macam antum uncontrollable. Tiba-tiba je antum jerit. Tiba-tiba je antum berpeluh profusely, berpeluh sangat-sangat, serang sejuk, macam tu kan. Okey, mungkin juga antum ada trauma zaman kanak-kanak. Okey, kehidupan antum yang sentiasa stres. Okey, dengan mungkin memang tak tuduh sesiapa, tapi mungkin daripada parents antum, mungkin daripada orang sekeliling lah, masyarakat ataupun adik-beradik antum sendiri penuh high expectation, hidup yang dengan high standard of living. Standard antum tinggi lah untuk keluarga perfectionist ke contohnya kan. Okay, seterusnya apa? Genetik pun boleh menjadikan gejala ni semakin tinggi lah. Maksudnya high chances untuk dapat penyakit mental ni. Okay, apa lagi? Sakit kronik. Sakit kronik pun boleh menyebabkan gejala penyakit mental. Okay, penyalahgunaan dadah. Apa lagi? Anxiety. Berapa kali mula anxiety dengan cepat penat kan. Macam tu lah. Lepas tu, janganlah senang-senang kita kata dapatnya penyakit mental ni sebab kekurangan iman. Bukan yang tu sangat-sangatlah tak boleh diguna pakai ya. Okay, semua orang, tak kisahlah ada iman ke tak ada, semua orang diuji. Tolonglah ingat tu. Siapalah kita untuk nak cakap kita ni lebih beriman, jadi kita tak ada penyakit-penyakit mental ni. Janganlah macam tu nah. Semua Allah dah tentukan. Okay, seterusnya apa lagi? Macam tadi. Okay, apa lagi yang boleh menyebabkan gejala penyakit mental ni? Kurang tidur kan, kurang kualiti tidur macam tadi Mak kata tu. Kurangnya exercise ataupun senaman. Lepas tu poor body image. Bila body image kita rasa macam lemah, kita selekeh, kita tak jaga diri kita, kita biar je kita gemuk contohnya kan, obesity ke apa, kita biar je diri kita terlampau kurus, macam tu. Okay, so yang itulah antaranya. Banyak kan apa yang kita boleh belajar kan daripada tanda ataupun gejala masalah mental pada remaja. Okay, boleh ambil
ada yang makmah sebut tu makmah cakap generalize, tapi boleh ambil dah sebab ialah masalah mental ataupun penyakit mental, masalah kesihatan mental ni semua dapat. Bukan sahaja remaja, semua orang dapat. Tapi remaja mungkin boleh khusus lah pada PDPR dan juga pasal diri sendiri. Okay. Baik Maimah, jadi mengikut statistik dunia ataupun statistik negara, Maimah rasa siapakah yang paling banyak mengalami masalah mental? Adakah dalam kalangan remaja, dewasa atau yang lain-lain? Boleh Maimah berikan sebabnya sekali? Saya Maimah. Okey, dalam 3 kelompok ni, kanak-kanak, remaja ataupun orang dewasa kan, kita tak naklah bertanding kan mana paling banyak, tapi tak apa, kita akan tengok satu-satu nah. Okey, dari kalau kita tengok statistik Malaysia kan, daripada Malaysia National Health and Mobility Survey, 29.2% daripada kalangan rakyat Malaysia yang dewasa mempunyai masalah kesihatan mental. Yang ini menunjukkan 3 daripada 10 orang dewasa di Malaysia ada masalah mental ya. Masalah kesihatan mental. Okey, negeri yang paling tinggi, cuba teka kat mana? Negeri paling tinggi adalah di Sabah ya. Dengan mencatatkan 42.9%. Masalah kesihatan mental, disusuli oleh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 39.8%, dan seterusnya Kelantan lah 36.0%. Okey, seterusnya antara lelaki dan wanita. Lelaki wanita. Mana satu? Okey, wanita lah yang mencatatkan masalah kesihatan mental yang tinggi iaitu 30.9%, manakala lelaki 27.6%. Okey, jom kita tengok kaum pula. Okey, kaum kalau Melayu 28.2%, Cina 24.2%, India 28.9%, lain-lain dalam kurungan Bumi Putera 41.1%. Manakala lain-lain dalam kurungan bukan Bumi Putera mencatatkan 33.2%. Ini bermakna lain-lain kaum dalam kurungan Bumi Putera, di Bumi Putera tapi di lain-lain kaum lah kan, mencatatkan masalah kesihatan mental yang paling tinggi, iaitu 41.1%. Okey, jom kita tengok negeri lain pula. Fakta lain, negeri Perak, Pulau Pinang dan Putrajaya lah mencatatkan masalah kesihatan mental yang paling sedikit, iaitu 17.1, 19.1 dan 20.7%. Maksudnya sikit lah, bawah daripada 30%, bawah daripada 40%. Okey, status single lah, siapa-siapa yang single, yang adult, dia dewasa tapi dia single, lebih mengalami masalah kesihatan mental ya, iaitu 32.1%, berbanding yang telah berkahwin ataupun yang bercerai, duda dan janda. Okey, penjawat awam walaupun mempunyai peratusan obesiti yang tertinggi mereka mempunyai kesihatan mental yang paling rendah. Masalah kesihatan mental yang paling rendah. Okey, mereka berbanding dengan orang yang bekerja swasta sendiri ataupun pesara. Okey, so bermakna daripada 29.2% ni adalah 4.2 juta orang Malaysia mempunyai masalah kesihatan mental. Okey, yang ni untuk orang dewasa lah. Jadi kalau kita nak tengok untuk remaja pula, remaja umur 13 hingga 17 tahun, 1 daripada 5 remaja akan mengalami kemurungan, 2 daripada 5 remaja mengalami kerisauan dan 1 daripada 10 orang remaja sekarang ini mengalami stres. Okey. Jadi, jom kita tengok lagi. Kanak-kanak pula Kanak-kanak 19% daripada kanak-kanak mengalami stres melampau, 5% daripada kanak-kanak mempunyai penyakit mental. Okey, kanak-kanak dah ada penyakit mental. Yes, memang ada sekarang. Okey, 69% ataupun 69% kanak-kanak ni mempunyai mengalami mangsa ataupun menghadapi ataupun mereka lah mangsa keganasan fizikal dan psikologikal Banyak tu, yang dekat 70%. Kurang satu je lagi, 69% merupakan mangsa keganasan fizikal dan psikologikal. Okey, kalau nak tengok masing-masing lah ada sebabnya yang masing-masing. Kanak-kanak dengan keganasan fizikal dan psikologikal, okay? Child abuse. Kalau remaja dengan cara identitinya, dengan cara
yalah remaja mencari personality, identiti kehidupan dia, mulalah dengan storm and stress kan. Banyaklah kecelaruan ataupun isu-isu remaja kan. Kalau adult pula mungkin dengan yalah sebab kalau tengok daripada segi statistik pun sebab ada masalah kesihatan mental ni adalah disebabkan pendapatan yang rendah, disebabkan kesunyian, keseorangan, disebabkan kerja yang tidak tetap, dan sebagainya lah. Okay. Jadi itulah antara statistik yang maklumat boleh kongsikan untuk soalan nombor 3 ini. Baik Makmah, mungkin Makmah boleh jelaskan adakah terdapat kaedah atau rawatan untuk merawat penyakit mental ini pada peringkat awal? Okey, seterusnya soalan keempat, adakah terdapat kaedah atau rawatan untuk merawat penyakit mental? InsyaAllah ada. Jom kita tengok satu persatu terapi-terapi tersebut. Okey, rawatan untuk penyakit mental ni nak tak nak, first step is to diagnosis lah. To diagnose dia sakit apa. Kita boleh tengok rawatan apalah yang terbaik untuk merawat gejala-gejala ataupun punca-punca yang berkaitan. Okey, contohnya macam kemurungan, kita menggunakan terapi tingkah laku kognitif ataupun CBT. CBT adalah rawatan psikologi berstruktur yang mampu mengesan cara kita berfikir sebab kognitif kan, dan bertindak tingkah laku. Okey, yang mempengaruhi perasaan kita. Okey, CBT adalah salah satu rawatan yang paling berkesan untuk kemurungan, dan didapati berkesan untuk pelbagai usia lah, tak kisahlah, tak kira kanak-kanak, remaja, dewasa ataupun orang tua. Seterusnya, terapi interpersonal. Terapi interpersonal contohnya macam kita memfokuskan terjadinya kemurungan ni sebab ada isu perhubungan dengan orang sekeliling. Okay? IPT lah kita panggil, interpersonal IPT adalah terapi psikologi berstruktur yang memfokuskan pada masalah dalam hubungan peribadi, dan kemahirannya diperlukan untuk menangani perkara ini. IPT didasarkan pada idea bahawa masalah hubungan dapat memberi kesan yang signifikan kepada seseorang yang mengalami kemurungan dan bahkan dapat menyumbang kepada penyebabnya. Okey, terdapat pelbagai rawatan dalam mengatasi ataupun merawat kemurungan meja ni. Cumanya terdapat beberapa faktor yang boleh maklumat kongsikan, iaitu terapi tingkah laku kognitif CBT tadi berfungsi membantu menyelesaikan masalah dan mengubah pemikiran negatif. Okey, apabila merawat kemurungan dengan ubat anti kemurungan, 2 hingga 4 minggu diperlukan untuk berasa lebih baik. 2 hingga 4 minggu untuk merasa lebih baik. 10 hingga 12 minggu biasanya diperlukan untuk pemulihan yang berkesan daripada kemurungan. Jadi dia ambil masa 10 ke 12 minggu untuk lebih berkesan dalam pemulihan tersebut. Okey, dos dan gabungan ubat-ubatan yang membuatkan anda lebih baik dan kekal baik harus diteruskan sekurang-kurangnya 1 tahun. Okey, bukan mudah untuk kita keluar daripada shackle penyakit mental ataupun kemurungan. Sebaik-baiknya dan seharus-harusnya teruskanlah ubat-ubatan itu selama 1 tahun. Okey. Seterusnya apa lagi? Terapi tingkah laku. Tadi kan terapi kognitif tingkah laku kan, CBT. Sekarang ni terapi tingkah laku sahaja. Terapi tingkah laku ni dia memberi tumpuan kepada aktiviti-aktiviti yang menggalakkan ataupun memberi ganjaran, menyenangkan atau memuaskan. Tujuan dia untuk mengatasi sikap, kadang-kadang sikap pesakit mental ni suka mengelak kan, suka menyendiri, tidak aktif, yang membuatkan murung lagi teruk. Gunalah terapi tingkah laku. Okey, seterusnya psikoterapi psikodinamik. Psikoterapi psikodinamik dalam erti kata mudahnya, senang untuk kita ingat adalah terapi ni untuk menyelesaikan masalah mereka, dan mereka ni pesakit mental lah, menyelesaikan masalah pesakit mental dan meningkatkan kesedaran tentang dunia dalaman pesakit mental ni. Okay. Mereka kena sedarlah apakah yang buatkan mereka mengalami gejala dan tekanan tersebut. Okay. Seterusnya rawatan perubatan untuk kemurungan memang banyaklah. Contohnya macam ubat-ubatan kan. Okey, keresahan. Keresahan, anxiety pun boleh guna CBT juga. Boleh guna rawatan psikologi ataupun perubatan ubat-ubatan jugalah. Okey, kecelaruan bipolar bipolar boleh buat dengan psychoeducation. Kita mengajar dia macam mana cara nak urus bila dia jadi terlampau sedih, macam mana nak urus bila dia terlampau marah dan sebagainya. Okey, guna juga CBT, boleh guna juga terapi perilaku kognitif tadi kan, dan juga terapi keluarga. Sebab apa? Bipolar ni boleh juga tercetusnya sebab genetik kan.
Jadi boleh juga guna terapi keluarga lah untuk merawat kecelaruan bipolar ni. Okay, kalau skizofrenia juga, skizofrenia boleh guna terapi perilaku kognitif juga, CBT. CBT ni banyak guna untuk rawatan pesakit mental. Okay, seterusnya terapi keluarga, terapi seni pun boleh digunakan untuk merawat skizofrenia. Okay, maknanya nak beri sikit lah mitos ataupun fakta mengenai rawatan penyakit mental ni lah. Okay. Mitos dia, sebaik sahaja anda berasa lebih baik, anda boleh berhenti mengambil ubat-ubatan psikiatri anda. Okey, yang tu mitos nah. Fakta dia, hampir semua pesakit dengan penyakit psikiatri mendapat manfaat daripada rawatan berterusan untuk suatu tempoh masa dan kadang-kadang sepanjang hayat mereka bagi mencegah relaks dan berulang. Maksudnya, ambillah ubat-ubatan ataupun rawatan secara bersemuka dengan psikiatri sepanjang masa ataupun berterusanlah sepanjang hayat untuk mencegah relapse. Relapse ni maksudnya ulang semula episod, dia jadi balik sakit. Untuk elak pada benda tu berlaku, sentiasalah ikuti rawatan yang berterusan. Okey, apa lagi? Selain daripada semua-semua terapi tu, macam mana tadi? Terapi air pun boleh guna, terapi urut, terapi kreatif macam tadi Mak cakap, terapi seni, terapi muzik, terapi permainan kan. Ada juga yang guna hipnoterapi, ada yang guna terapi elektrik, contohnya terapi elektro konvulsif. Lepas tu guna juga rangsangan saraf. Kadang-kadang apa yang terjadi penyakit mental ni adalah disebabkan brain damage ke apa yang berlaku dalam otak ke kan. So guna juga rangsangan saraf ataupun rangsangan magnetik transcranial. Sekarang ada rawatan yang terbaru dah, iaitu menggunakan terapi moden ataupun menggunakan terapi aura ataupun magnetik. So banyaklah cara-cara untuk merawat penyakit mental ni, tapi dia bukan mudah untuk sembuhlah sepenuhnya. Tapi walaupun bukan mudah, ianya tidak mustahil. Baik Maimah, persoalan yang terakhir, boleh Muklimah berikan tips-tips penjagaan kesejahteraan kesihatan mental kita semasa pandemik COVID-19 ini? Okey, soalan yang kelima dan soalan yang terakhir. Boleh Muklimah berikan tips-tips penjagaan kesejahteraan kesihatan mental semasa pandemik COVID-19 ini? Okey, apakah tips-tipsnya? Okey, yang pertama Muklimah boleh bagi, jaga kata-kata dan pertuturan supaya tidak menambahkan stres atau mencetuskan panik. Okey, yang kedua, kekalkan hubungan dengan keluarga dan rakan-rakan, jangan asingkan diri. Buat macam biasa, okey? Tambahkan keakraban dengan ahli keluarga. Yang ketiga, jaga keperluan asas diri seperti makan, berehat dan tidur secukupnya. Okey, yang keempat, elakkan daripada melakukan aktiviti tidak sihat seperti merokok, minum arak atau mengambil dadah. Na'udzubillah min zalik. Okey, nombor 5, apabila berada di rumah, lakukan aktiviti yang bermanfaat. Contohnya macam antum mainlah basikal ke, main kolam ke, main apa lagi, badminton ke kan, ataupun melukis, mewarna, painting kan, macam-macam boleh buat. Yang keenam, lakukan senaman dan kekal aktif. Dan yang ketujuh, kongsi perasaan anda dengan orang yang anda percayai. Okey, yang tu 7 lah. Okey, apa dia lagi? Boleh tambah lagi, okey? Kekalkan rutin harian yang sihat, okey? Macam tadi kan, kekalkan berhubung dengan sokongan sosial, okey? Cuba lihat masalah ataupun cabaran dari perspektif yang betul, okey? Amalkan teknik relaksasi, okey? Sibukkan fikiran dengan aktiviti yang sihat, okey? Perhatikan fikiran kita, kendali fikiran negatif. Bila masuk fikiran negatif tu, kita boleh terimalah, okay, kita tengah sedih sekarang, tapi jangan sedih lama-lama. Kita cuba overcome, okay? Sokongan spiritual, kita banyakkan solat berjemaah dengan family, banyakkan berdoa, okay? Okey, apa lagi? Seterusnya banyak lagi yang tu boleh buat kan. Okey, mengekalkan rutin yang sihat macam tadi Mak sebut tu kan. Masuklah tidur rehat, makanan seimbang, melakukan aktiviti radah kan. Berhubung dan bersosial ni, antum cubalah tambah, walaupun ialah kita tahu kan masing-masing keluarga mungkin ada isu masing-masing, tapi apa-apa pun cubalah untuk berkongsi perasaan dan emosi dengan orang yang terdekat, okay? Dengan ibu bapa, dengan adik-beradik, dengan sepupu, dengan kawan-kawan, dengan jiran kan, bagi memastikan kita kekal disokongi.
Okey, macam mana tadi Mak cakap perspektif yang positif tu kan? Okey, betulkan cara fikiran kita kita melihat sesuatu perkara daripada perspektif yang positif. Okey, bila kita nampak benda yang daripada perspektif positif, contohnya PDPR ni lama kan, so macam tak faham sangat kan. Tapi mungkin kita boleh fikir daripada sudut positif. Contohnya PDPR ni okey bagus, mungkin aku ada masa untuk aku cari gaya study aku sendiri. Mungkin akan lebih faham bila aku study sendiri, aku cuba ada effort, ada usaha. Mungkin dekat sekolah aku banyak sembang dengan kawan je, contoh macam tu kan. Okey, seterusnya amalkan teknik relaksasi. Relaksasi ni macam mana ni? Okey, relaksasi ni macam meditasi kan, meditasi ataupun yoga. Bukannya nak kena panggil roh ke apa, tak. Meditasi, tarik nafas, kita fikir benda baik-baik, doa, berfikir, mendekatkan diri dengan Allah, berzikir kan. Ataupun amalkan pernafasan dalam ataupun deep breathing kan, macam Mak selalu ajak. Tarik nafas, kembungkan perut tarik nafas, kembungkan perut. Lepas tu lepas, buat 4 saat. Ambil nafas, tarik 4, tahan 4, lepas pun 4. Boleh buat 8 juga kan. 8 macam tu. Okey, seterusnya apa dia lagi? Dengan amalkan teknik relaksasi ni kita boleh membantu mengurangkan adrenalin dalam otak kita. Bila kita kurangkan adrenalin dalam otak kita, kita boleh bertenang, boleh berfikir dengan elok, lagi kompos lah kita punya pembawakan diri, kan. Okay, seterusnya mengurangkan perasaan panik dan gelisah. So, yang itulah antara tips-tips penjagaan apa dia tadi soalan dia. Tips-tips penjagaan kesejahteraan, kesihatan mental ketika semasa pandemik COVID-19. Okey, itu saja. Baik, diharapkan semoga segala persoalan tadi telah diterungkai dari penerangan yang diberikan oleh Mukadimah Nabila. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada Mukadimah Nabila atas perkongsian yang amat menarik berkaitan dengan kesihatan mental. Diharapkan semoga dengan program ini kita dapat memantapkan lagi pengetahuan kita tentang pencegahan dan pengesanan awal penyakit mental. Jadi sampai di sini sahaja program kita pada hari ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Mukadimah Nabila dan para warga Sekolah Menengah Al-Islah yang menyertai program pada hari ini. Kita sudahi program kita pada hari ini dengan bacaan Tasbih Kifarah dan Suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.